Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita mulakan tazkirah malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alladhina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, Tuan Haji, Puan Hajah, rahimakumullah. Kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat yang terbesar kepada kita, iaitulah nikmat iman dan nikmat Islam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surah Yusuf ayat 101, Allah Azza wa Jalla rakamkan doa Nabi Yusuf. Ketika mana Nabi Yusuf telah pun meningkat umur, masuk warga emas, maknanya dah meningkat umur, Allah Ta'ala rakam doa Nabi Yusuf, surah Yusuf ayat 101. Apa yang didoakan? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Tawaffani musliman, ya Allah, matikanlah aku, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim, orang yang menyerah diri kepadamu, muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan wahai Allah, engkau himpunkanlah aku, golongkanlah aku, letakkanlah aku ni bersama-sama dengan orang yang saleh. Tuan-tuan, doa ni sokmo-sokmo kita kena baca supaya kita mati dalam keadaan kita muslim, dan kita ni, semua kita ni dihimpunkan, digolongkan bersama dengan orang-orang yang salihin, orang-orang yang saleh. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kan itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita jangan tinggal Sayyidul Istighfar. Dalam koleksi zikir-zikir Al-Ma'thurat, Imam Hasan Al-Banna dia kumpulkan zikir-zikir yang ma'thur, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Elok kita baca 3 kali lepas subuh, sebelah pagi, dan 3 kali selepas waktu asar, selepas petang. Sebelah petang. Ujung sekali itu iaitulah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengaku segala nikmat yang ada pada diri aku ini, wahai Allah,
Semuanya milik kamu ya Allah. Segala nikmat yang ada pada tubuh aku sekarang ini, ya Allah, yang aku dapat pada hari ini, ya Allah, selama aku hidup ini, nikmat itu ialah aku mengaku. Nikmat itu adalah nikmat datang daripada kamu, wahai Allah. Wa abu'u laka bi dzambi faghfirli. Ya Allah, aku mengaku, ya Allah, aku buat banyak dosa, ya Allah. Aku buat banyak dosa, ya Allah. Faghfirli. Ampunkanlah aku, ya Allah. Tuan-tuan rahmati Allah. Ni zikir yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta suruh kita baca 3 kali sebelah pagi, 3 kali sebelah petang paling kurang. Mudah-mudahan apabila kita beramal dengan zikir-zikir ini, doa-doa ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita, tuan-tuan. Minggu lepas, tuan-tuan, bukan minggu lepas, hari Sabtu lepas. Hari ini Senin, Ahad, Selasa, 2 hari lepas. Sahabat kami, tuan-tuan, bertugas di Jabatan Peguam Negara, pejabat penasihat undang-undang di salah sebuah negeri. Umur baru, kalau saya tak salah, 43. 43, tuan-tuan. Ya Allah. Hari Jumaat malam, kalau saya tak salah, tuan-tuan, 10-11 malam tu, badan berpeluh. Berpeluh. Jadi dia rasa resah, rasa tak sedap. Dada lah. Tuan-tuan, kalau kena kat kita, apa tuan-tuan, kena kat kita, harapan kita, tuan-tuan, kita nak pergi klinik, nak pergi hospital tu, mudah-mudahan lega lah. Kan, sehat lah. Tapi tuan-tuan, takdir Allah, malam tu peluh, basah sungguh ni. Peluh lencun tu kan, pesuh sungguh-sungguh, basah. Takdir Allah Ta'ala, rupa-rupanya malam tu adalah terakhir dia peluk mak dia, peluk ayah dia, dan dia minta maaf pada mak dia. Diceritakan kepada kami. Kan, dia minta maaf sebab dia kata dia menyusahkan mak dan sebagainya lah. Nak ceritanya, malam tu rasa resah, rasa sakit dada, berpeluh sungguh-sungguh ni. Rupanya malam tu Allah Ta'ala nak takdirnya malam tu Allah Ta'ala nak jemput balik dah. Kalau kita, tuan-tuan, kan, kalau kita harap, ya Allah, bagilah masa kat aku sikit, ya Allah. Paling tak setahun lagi. Gitulah kita semua ni, tak kata kat orang lah kita apa. Rupa-rupanya tak. Rupa-rupanya malam tu petandanya Allah Ta'ala, tandanya malam tu nak tarik, nak panggil, nak jemput balik dah. Allahu Akbar. Itulah, tuan rahmati Allah, kematian ini dia mai kepada kita tepat pada waktunya, whether we like it or we don't like it, kita suka ataupun tak, kita prepare ataupun tak, mai je waktu tu, bila Allah Ta'ala kata baliklah kita. Tinggal habis apa yang kita ada atas dunia ni, waktu itu kita hanya berfikir untung nasib amal-amal kita ini masih cukup ataupun tidak. Cukuplah, tuan-tuan rahmati Allah, kita duk baca dalam surah Al-Munafiqun ayat nombor 10. Allah Ta'ala rakam dialog orang yang mana memang Allah nak tarik nyawa dia dah. Apa dia sebut? Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, alangkah baiknya, ya Allah, mu tak tarik lagi ajal aku, nyawa aku sekarang ni, ya Allah. Tolong tangguh saat dia Allah. Tolong tangguh sekejap, ya Allah. Jangan tarik lagi sekarang, wahai Allah. Apa yang mereka minta? 2 benda. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah, ya Allah. Dan aku nak jadi orang yang salih. Tuan-tuan, ayat tu turun, Allah Ta'ala nak tegur, nak tempelak orang-orang munafik. Oleh kerana dalam hati mereka ada penyakit nifaq. Mereka kedekut
Dan mereka apabila melihat sahabat-sahabat bersedekah, mereka keji, mereka perli. Awak hang ni sedekah sikit ingat ni, kedekut tai hidung masing ai. Tu kalau orang sedekah sikit, kalau orang sedekah banyak, hang ni riak lah nak menunjuk ke orang lah ni. Serba tak kena orang ini. Jadi Allah Azza wa Jalla telah rakam tuan-tuan dialog ini surah Al-Munafiqun ayat nombor 10. Marilah kita ambil pedoman supaya jangan kita yang sebut dialog yang sama. Jangan kita yang ulang dialog yang sama. Ya Allah, tolong tangguh saya. Ya Allah, aku nak sembahyang. Ya Allah, aku nak sembahyang salat sunat qabliyah subuh. Ya Allah, aku nak sembahyang. Tuan-tuan rahmati Allah, pada waktu itu, ya, sudah pun terlambat. Kan itulah tuan-tuan, orang yang sembahyang ni, dalam sebuah hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, hadis qudsi, bila kita baca surah Al-Fatihah, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, As-Sab'ul Ma'ani, As-Sab'ul Mathani tu kan, 7 ayat tu, yang diulang-ulang tu, ada bahagian untuk Allah dan ada bahagian untuk kita. Surah Al-Fatihah yang kita duk baca tu tuan-tuan, yang kita duk baca tu tuan-tuan, Tuan Haji Puan Hajah, ada bahagian untuk kita dan ada bahagian untuk Allah. Apabila wa idza qala al-'abd, apabila seorang hamba itu menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan, orang yang baca ayat ni dengan kefahaman, dia tahu betapa hebatnya jagat raya yang Allah Ta'ala tadbir Allah takluk ni tuan-tuan. Allah mentadbir seluruh jagat raya alam ni tuan-tuan. Contoh, sebuah kajian yang dibuat oleh National University of Australia. Mereka kaji jumlah bintang di langit tu ada berapa. Sampai teratur lah dia kaji. Tuan-tuan, kita tak nak fikir ambil dah apa-apa kan. Tapi dia kaji. Tuan-tuan, jumlah bintang di langit tu ada 10 sextillion. Oh, apa pula sextillion ni yang kita pernah dengar? Million, trillion, takat tu je lah. Sextillion ni tuan-tuan, kosong-kosong tu, 1000 tu, kosong-kosong tu, ada 21 kali kosong. Tak tahu, nak sebut pun habis napas. Tak ada nak habis 21 kali kosong. Maknanya banyaknya. Bukan 100, bukan 200. Maknanya hebatnya pentadbiran Allah, tak pernah berlanggar pun salah satu di antara, tak pernah berlanggar. Maknanya besarnya Allah. Orang yang bila dia bersalat, bila dia sebut alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Rabbil alamin. Kita ni sebesar mana pun pangkat, kedudukan yang kita sandang atas dunia ni, tak boleh nak dibandingkan dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, Allah sahut. Apa Allah Ta'ala sebut kepada hambanya, kepada kita? Hamidani abdi. Hambaku ni dia dah puji aku dah. Dia puji aku dah ni. Kemudian kita sebut Ar-Rahmanir Rahim. Allah Azza wa Jalla sambut, Allah sahut, Allah sebut Athna alayya abdi. Hambaku ni dia telah memuliakan aku. Kemudian bila kita sebut Malik Yaumiddin, tuan-tuan, pada waktu ini Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada kita, Majjadani abdi marratan fawwada ilayya abdi. Hamba aku ni dia telah agungkan aku. Hamba aku ni dia telah serahkan segala urusan hidup dia. Dia serah bulat-bulat kepada aku. Kemudian kita sebut
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mai ayat ni Allah Ta'ala sebut pada kita. Hadza baini wa baina abdi wa li'abdi ma sa'al. Ayat ni ada bahagian untuk aku dan ada bahagian untuk hamba-hamba aku yang mana dia minta tolong pada aku. Aku akan bagi apa yang dia minta itu. Iyyaka na'bud, kepada engkaulah Tuhan yang kami sembah. Itu untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan engkaulah Tuhan tempat kami minta tolong. Ini untuk hamba-hamba, untuk kita. Mintalah apa-apa sahaja pun kepada Allah Azza wa Jal. Allah akan memakbulkan hajat permohonan dan permintaan kita. Karena itu tuan-tuan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, doa yang kita duk baca setiap hari, Allah akan makbul 3 cara. Cara pertama, apa yang kita minta atas dunia ni, Allah bagi sebelum kita meninggal dunia, Allah bagi. Dapat ke kita? 1. 2, apa yang kita minta, Allah makbul, Allah perkenan. Cuma Allah tak bagi atas dunia ni, Allah tangguh saat, Allah delay saat. Bila Allah bagi? Akhirat. Akhirat dapatlah benda kita nak tu. Dan yang ketiga, bila kita doa kepada Allah, Allah perkenan, Allah makbul doa kita. Cuma Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta. Allah bagi cara lain. Lagu mana? Allah selamatkan kita daripada musibah, kemalangan, bencana, musibah dan seumpamanya. Allah selamatkan kita daripada musibah. Tuan-tuan, boleh jadi nak cerita, nak dalam hidup kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi macam-macam kat kita. Tak semena-mena tuan-tuan, kita bawa kereta di Lebuh Raya Plus ke, Elite ke, Max Highway ke tuan-tuan. Tiba-tiba lori depan tu tuan-tuan, jatuh tayar depan dia tu tuan-tuan, depan kita. Alhamdulillah, tak kena atas kereta kita. Mungkin ada doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala yang kita pun lupa dah doa kita tu. Tapi Allah bagi kepada kita right time pada kita. Pada waktu yang betul-betul tepat mengikut ilmu Allah Ta'ala. Kerana itu, apabila kita berdoa, jangan pernah kita rasa frust, jangan pernah rasa tension, jangan pernah rasa jemu untuk kita berdoa kepada Allah. Sebab Allah akan makbulkan doa kita melalui 3 cara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bila sahabat-sahabat mai jumpa Rasulullah, mai nak minta nasihat, mai nak minta pandangan, nak minta tolong ni tuan-tuan, antara hikmah dan hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi boleh tahu yang nak tanya ni lagu apa problem dia ni. Nabi tahu. Sebab apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Setiap yang dibicara, yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mai dari mana petunjuknya? Petunjuknya ialah ilham Rabbani. Allah yang memberikan petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi nak bercakap tu? Dalam sebuah riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Abu Hurairah kata, mai seorang lelaki, tak sebut nama siapa, mai seorang lelaki, dia mai tu dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
tolong bagi wasiat pada aku ya Rasulullah. Tuan-tuan, kita ni kalau kita nak tanya orang, contoh VVIP, very important person, kan? Kalau kita nak tanya orang VIP ataupun VVIP, tuan-tuan, kita nak tanya dia, tuan-tuan, mestilah kita tanya dengan penuh tertib, kan? Kalau kita ni mungkin kurang senyum dengan dia, kita kan senyumnya. Sebab dia ni orang VVIP ataupun VIP. Kita ataupun guru kita, kan siapa, kata, kita nak tanya dia tu mesti kita tanya dengan tertib. Tertib turning kita kata, kan? Tertib elok kan? Maknanya dia tak tahu apa kelaku kita. Dia tak tahu. Sebab apa? Kita tanya tu dengan penuh elok. Kita tak jerkah, kita tak tinggi suara tak. Tapi tuan-tuan ni, lelaki ni, dia mai tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta Nabi bagi wasiat. Tiba-tiba tuan-tuan, apa yang Nabi bagi jawapan kat dia? Nabi kata, la taghdab. Jangan duk marah sangat. Jangan duk cepat naik angin. Orang Kelantan kata jangan pongoh sangat. Macam tu lah. Jangan duk bengih sangat. Jangan duk bengih tak ketahuan ni. Macam tu. Tuan-tuan, ini satu petunjuk yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah. Bila Nabi bagi wasiat, bila Nabi bagi nasihat kepada orang ni, Nabi bagi nasihat tu betul-betul kena dengan kondisi orang yang tanya tu. Betul, kena dengan orang yang tanya tu. Jadi yang tanya dia tu, rupa-rupanya dia ni memang ada masalah ni. Memang cepat naik angin ni. Masalah bukan besar mana pun, tapi dia punya hak tu, kira file melayang lah. Nabi pesan kat dia ni. Bila Nabi sebut la taghdab, dia tanya lagi, ya Rasulullah, tolong bagi wasiat kat aku ya Rasulullah. Harapan dia, Nabi sebut yang lain lah. Nabi ulang perkataan yang sama, tuan-tuan. La taghdab, jangan marah. Maknanya, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, hadis ni, hadis nombor 16 yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tuan-tuan, hadis ni para ulama kata, Al-Jordani dia kata, hadis ini memberikan pengertian yang besar. Ia merupakan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringkas, pendek aja. La taghdab, tu je, dua patah aja. La taghdab. Tapi ringkas yang Nabi pesan ni, tuan-tuan, ia membawa kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat apabila kita ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita ni, tuan-tuan. Sebab ni, tuan-tuan, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan, Nabi kata apa maksudnya? Jauhilah kemarahan, kerana kemarahan itu adalah bara api yang menyala-nyala dalam hati anak Adam. Cubalah lihat apabila salah seorang kamu dalam keadaan marah, kedua matanya menjadi merah, urat lehernya kelihatan timbul. Apabila salah seorang merasa marah, maka hendaklah dia berbaring atau dia duduk di atas bumi. Inilah fitrah. Bila marah, tuan-tuan, waktu itulah kita boleh tengok kelaku orang tu yang sebenar. Jadi hadis ni mengajar kepada kita, nombor satu, seorang mukmin, seorang yang berakhlak, dia mesti mempunyai sifat yang mulia. Apa sifat mulia tu? Bercakap dengan lemah lembut. Bercakap dengan penuh merendah diri. Tidak menyakiti hati orang lain dan sentiasa menunjukkan muka yang manis dan tidak suka marah tak tentu pasal. Maknanya kontrol. Adakah salah marah?
tak salah. Tapi marah tu biarlah tepat pada waktunya. Dan apabila marah itu, mestilah marah itu kerana Allah lillahi ta'ala. Bukan kerana hawa nafsu. Yang duk jadi hari ini tuan-tuan. Ini pesanan pada diri saya terutamanya tuan-tuan. Kadang-kadang anak buah kita di pejabat betul dia buat salah, betul dia buat salah. Cara kita nak tegur dia tu, boleh kita panggil dia masuk bilik kita, 4 mata je. Mata kita 2 dan mata dia 2. Maknanya kita tegur tang tu tertutup. Tapi masalah hari ni oleh kerana kita ni ada dia masuk sekali dengan hawa nafsu. Bila marah, bara api yang Nabi sebut dalam hadis ni, kan, bara api yang menyala-nyala, syaitan mai hasut kita, betul dia buat salah. Tapi kita tegur tu tuan-tuan, menyebabkan dia ni jatuh air muka dia. Contoh apa kita buat? Di depan publik, di pejabat, semua orang nampak, kita lempak fail, apa lagi? Kita maki hamun dengan suara yang kuat, suara yang semua orang dengar, menyebabkan hamba Allah ni malu muka dia tuan-tuan. Itu yang Islam ajak pada kita, jangan buat kelaku macam tu. Apabila seseorang melakukan perkara yang bertentangan dengan hukum Allah, kita kena marah. Contoh anak-anak tak semayang, kena marah. Tapi marah tu biar patut. Jangan sampai masuk hawa nafsu kita. Kedua, orang yang pemarah adalah orang yang berjiwa lemah dan rapuh. Manakala orang yang mampu menahan marah adalah orang yang berjiwa kuat dan kukuh. Ukuran kuat dan lemahnya seseorang tidak dilihat daripada kemampuannya dalam memikul ataupun menendang, tetapi dilihat sejauh mana mampu menahan hawa nafsu ketika sedang marah. Tuan-tuan, ada kalanya tuan-tuan kita ni, kita rasa malu Allah kepada seseorang tu bukan kerana dia marah pun, tapi kerana kita tahu kita buat salah. Kan? Ayah kita ke ataupun seseorang yang kita hormat ni, dia tak tinggi suara kat kita pun. Tapi bila kita tahu kita buat salah dan kita tahu dia marah, walaupun dia tak tinggi suara, tapi kita tahu tu kita salah. Kita pun cepat-cepat pergi minta maaf dan kita pun betul jangan buat lagi kesalahan yang sama. Hadirin, tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Karena itulah tuan-tuan, Islam ini adalah agama yang beradab, bukan agama biadab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Satu. La yu'minu ahadukum. Rasulullah SAW sebut tak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mempunyai akhlak yang sempurna. Jadi maknanya akhlak benda yang penting dalam hidup kita. Akhlak merupakan benda yang sangat penting dalam hidup kita. Karena itu tuan-tuan, Ibnu Jaz'in, seorang sahabat Nabi ni, dia kata, aku ni bila aku bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi bercakap dengan aku ni, aku rasa dalam dunia ni Nabi sayang kat aku seorang je. Makna apa? Maknanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkomunikasi, bila bercakap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat mata ke mata dan Rasulullah menunjukkan wajah yang manis. Karena itulah ya tuan-tuan perempuan, bagi kita yang bekerja di frontliner ataupun desk, office tu kan, counter. Tuan-tuan, apabila kita bekerja di kaunter khidmat pelanggan, bagi motivasi kepada kita untuk kita memberikan khidmat yang baik kepada orang tuan-tuan. Pelanggan kita katalah sehari ada 100 orang. Memang penat, betul. Penat, 100 orang ramai. Tapi tuan-tuan dengan kita memberikan wajah yang manis,
Kita bercakap dengan suara yang elok, kita tunjuk arah, kita bimbing, kita tolong dia bagi selesai masalah dia hari ni. Dia mai di kaunter kita tu selesai hari ni. Tak perlu balik sabak pernah esok mai pula. Tak. Selesai hari tu tuan-tuan. Mudah-mudahanlah tuan-tuan. Dia doa kat kita tuan-tuan. Doa itulah yang bagi kebaikan kepada kita dan anak-anak kita tuan-tuan. Mudah-mudahan bila kita khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling buat baik pada orang lain. Mudah-mudahanlah tuan-tuan doa orang tadi ni, orang ramai orang yang kita tak kenal pun dia tapi dia doa pada kita. Mudah-mudahanlah tuan-tuan doa itulah yang akan memberikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Karena itulah tuan-tuan, kalau kita tengok tuan-tuan, orang-orang yang saleh, mereka begitu menjaga akhlak mereka. Sebagai contoh tuan-tuan, bila bab kerja ni tuan-tuan, contoh seorang tokoh besar, ulama besar tabi'in, ya, dia murid kanan kepada Sayyidina Anas bin Malik, namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin. Ni nak ceritanya akhlak ni mereka jaga sungguh, tak lebih kurang. Muhammad ibnu Sirin, seorang tokoh tabi'in ni tuan-tuan. Dia usahawan, businessman. Dia meniaga apa? Meniaga minyak zaitun. Macam-macam brand hari ni lah kan. Tuan-tuan, bila dia meniaga minyak zaitun, ialah dia meniaga sekali dia beli itu bertong-tong lah. Bukan sekali beli sikit tak. Sebagai stok untuk dia jual tu, dia bertong-tong dia beli. Takdir cerita tuan-tuan, dia beli minyak zaitun tu dengan kawan dia berhutang. Baik. Tiba-tiba tuan-tuan, orang beritahu pada dia, mereka nampak ada masuk tikus lah, kita kata seekor tikus lah. Dah jadi bangkai dah. Dah berapa hari dah. Masuk ke dalam salah satu tong minyak zaitun tu. Tong yang mana tak tahu. Ni nak cerita ni, Muhammad ibnu Sirin begitu tertib, begitu jaga akhlak ni. Tuan-tuan, yalah zaman dulu tak ada yang boleh test DNA ni, enzim apa tak boleh nak test kan. Lah ni macam-macam boleh test, hantar lab tahulah kan. Dulu tak ada teknologi tu. Muhammad ibnu Sirin tu nak cerita ni, dia begitu warak dan dia menjaga akhlak. Dia curah, dia terbalikkan semua tong minyak zaitun dia tadi ni. Sebab dia kata dia tak mau jual benda yang rosak, benda yang tak elok kepada pelanggan dia, kepada orang yang beli minyak zaitunnya. Ya Allah, punya teratur, punyalah warak, punyalah berhati-hati tokoh imam tabi'in ini tuan-tuan. Kita tuan-tuan, lebih kurang tak apa, darurat selalu kan, maknanya kita tu dulu. Kan? Tapi nak ceritanya Muhammad ibnu Sirin ni punya teratur lah, punya akhlak mereka, ya, begitu amanah, dia curah habis, ya, minyak apa semua tong-tong minyak zaitun itu sehingga dia rugi dan dia tak dapat bayar hutang kawan dia tadi tuan-tuan. Dalam riwayat kata sampai dia ni dipenjarakan. Masya-Allah. Sampai teratur, ya, betapa berhati-hatinya mereka menjaga akhlak. Maka dengan sebab itu tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, bila kita memberikan wajah yang manis, membahagiakan orang, itu sedekah, itu merupakan kebajikan yang agama akan berikan kepada kita kebaikan. Makanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maknanya marilah tuan-tuan kita bercakap dengan bahasa yang lunak, bahasa yang santun, bahasa yang tertib.
khususnya dengan ahli keluarga kita. Isteri, dengan suami, dengan anak-anak. Karena apa tuan-tuan? Ada seorang tokoh, Al-Imam Ash-Shawqani, dia kata, kalaulah kita ni dengan orang luar, maknanya dengan kawan-kawan lah, bercakap, ya Allah, pijak semua tak mati. Tapi kalau dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak, punyalah backing, punyalah garang, suara tinggi saja, punyalah kedekut. Tuan-tuan, pada waktu itu kata Al-Imam Ash-Shawqani, ada benda yang tak betul dalam diri kita, dalam hidup kita ini. Kerana apabila kita ini menyantuni orang di luar rumah kita, orang di dalam rumah kita lebih-lebih lagi kita kena santuni. Karena itu tuan-tuan, dalam Quran, dalam surat Al-Baqarah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Allah ajar kepada kita tuan-tuan, bila nak sedekah, nak tolong, nak infak orang ni tuan-tuan, nak tolong orang, nak infak, nak sedekah, nak derma, boleh nak sedekah pada orang jauh, boleh, silakan. Tapi Al-Quran ajak pada kita, jangan lupa, jangan tinggal mak ayah, jangan tinggal ahli keluarga, kaum kerabat kita. Kena tolong mereka ini, kerana ini yang lebih aula. Dan Nabi kata, bila kita tolong ahli keluarga, kita dapat 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala sedekah. Pahala yang kedua, pahala silaturrahmi. Yang baik datang dari Allah, yang kurang dan lemah itu dan kelemahan dari saya. Saya minta ampun dan maaf wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.